السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin mukminin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kerana dengan izin dan pertolongan daripada Allah kita dapat menyambung semula kelas bulanan kita, yang mana kita membaca daripada kitab Talbis Iblis. Maksud kepada Talbis Iblis ini belitan ataupun tipu daya iblis. Malam ini kita akan sambung bacaan kitab ini dan kita akan hurai kepada tuan-tuan sekadar yang mampu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan yang begitu mencabar ini. Allah masih membuka pintu-pintu masjid untuk kita datang. Walaupun sebahagian daripada sahabat ataupun saudara-saudara kita di luar sana begitu tragis apabila mereka mula terhalang daripada datang ke masjid. Jadi kita yang ada kesempatan ini, ada peluang ini, jangan sehingga ia ditarik. Barulah kita ingin menyesali dan menangis di atas hilangnya nikmat tersebut. Di tuan-tuan, selagi mana ada peluang dan ruang itu dibuka oleh Allah, kita penuhilah masjid. Kerana kita tidak tahu dan kita tidak pasti berapa lama lagikah ruang ini masih dibuka oleh Allah kepada kita. Kita pernah melalui satu fasa di mana kita begitu menginginkan untuk datang ke masjid. Kita begitu berharap untuk datang ke masjid. Tetapi Allah menutup ruang itu daripada kita. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah yang menentukan dan terjadi sesuatu berdasarkan wa ma syaa fa'al. Apa yang Tuhan nak. Saya pun duk bimbang juga. Alhamdulillah, lepas jambatan, duk dengar daripada semalam, heboh akan diisytiharkan darurat. Saya kata biar habis dulu kuliah nak isytihar apa pun. Naya ke masjid kan, tempah sana, booking sini, order sana kan. Kesianlah kan, dah order semua nak batal ni kan. Okey. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, kita baca terus dan saya akan syarah. At-talbis izharul batil fi suratil haqq wal ghurur naw' jahlin yujibu i'tiqad al-fasid sahihan warradi jayyidan wa sababuhu wujudus syubhah. Okey, kita berhenti dekat tu dulu.
Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, muallif rahimahullah, pengarang kitab kita, yang dimaksudkan dengan talbis adalah menzahirkan sesuatu yang batil. Yang tuan-tuan duk dengar orang kata talbis iblis, belitan iblis, tipu daya iblis, itu apa? Apa dia? Kata Ibnul Jauzi, yang dimaksudkan dengan talbisu iblis adalah iblis menampakkan, menzahirkan perkara yang salah, perkara yang batil, perkara yang haram, perkara yang berdosa, perkara yang maksiat di dalam rupa bentuk al-haq. Itu dia panggil talbis. Benda yang salah tetapi dipamerkan atau ditunjukkan, dibawa kepada kita dalam bentuk yang betul sehingga kita menyangka ia betul. Itu talbis. Perkara yang asalnya haram, perkara yang dilarang oleh Allah, untuk menarik kita buat, dia datangkan dalam bentuk yang halal. Sebab itu di dalam Islam, tuan-tuan kena ingat, penamaan sesuatu perkara tak penting. At-tasmiyah, brand ni tak penting. Yang penting konten. Kerana ada hadis yang mana Nabi SAW kata apa? Di akhir zaman manusia akan menamakan arak dengan bukan nama arak. Itu satu contoh. Manusia menghalalkan minuman yang namanya khamar, arak. Kalau dalam bentuk arak, dalam bentuk khamar, orang tak minum. Dibrandkan balik, rebranding balik, diperkenalkan kepada masyarakat dengan nama yang lebih Islami atau nama yang lebih, orang kata apa, kelihatan halal. Maka orang akan minum dalam keadaan tak rasa berdosa. So talbis iblis adalah membalut. Katalah benda ni haram, kita balut. Contoh ayat ni lah. Ayat yang haram ni kita nak bagi ke orang minum tak boleh. Kita letak dalam bekas halal, maka orang akan minum di atas sangkaan ianya halal. Ini talbis. Sebab itu salah satu daripada talbis yang besar di dalam agama, bid'ah. Sebab bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu benda yang tidak ada di dalam agama, tetapi nak diadakan, dibalut seperti ibadat. Pasal itu bila kita sebut bid'ah, dia apa dia? Tudahiyus syar'iyah, seakan-akan ibadat. Sehingga orang sangka apa? Orang sangka kata benda tu baik. Itu talbis. Boleh Okey. Sat lagi kita baca dalil. Kemudian kata Ibnul Jauzi, satu lagi yang lebih kurang dengan talbis adalah penyakit yang namanya ghurur. Ghurur ni apa? Dia lebih kurang talbis lah. Jahl. Ghurur ni satu jenis daripada kebodohan, sehingga dia tak dapat nak bezakan. Ini masalah besar ni. Dia tak dapat nak bezakan yang mana betul, yang mana salah. Sehingga bila mari syaitan, yang salah itu dibalut dalam benda yang betul, dia rasa macam betul. Pasal apa? Jahlun. Jahil.
Sebab itu yang paling mudah terkena talbis adalah orang jahil, orang awam. Berapa ramai orang awam yang tertipu, terpedaya. Boleh saya bagi contoh? Saya bagi sikit. Berapa banyak amalan yang diberi kepada orang awam, yang disebarkan kepada orang awam, yang tak betul, yang tak ada dalil, tapi orang awam buat. Kerana apa? Kerana di atas nama agama. Banyak Pasal itu kita tengok dalam masyarakat kita, bila sebut saja benda tu ada kaitan dengan agama, ada label Islam, kemudian dijual pula oleh orang yang ada title agama, diperkenalkan pula oleh orang yang ada gelaran ustaz, orang awam cukup mudah ikut. Dia ustaz kata, takkan tak betul. Ini talbis. Nampak? Itu nanti kita akan bagi contoh lagi. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata, wa innama yadkhulu iblis 'ala an-nas biqadari ma yumkinuhu. Macam mana dia nak masuk ke dalam diri manusia? Tuan-tuan, apabila iblis bersumpah di hadapan Allah, dia nak masuk, dia akan rosakkan manusia ini, saluran yang disebut di dalam nas, dalam hadis, yang dia target nak masuk melalui qalb, hati. Sebab itu kata Ibnul Jauzi, iblis ini yadkhulu iblisu 'alan nas. Iblis ini akan masuk ke dalam hati manusia mengikut kadar yang boleh. Ada manusia yang dia masuk begitu banyak pengaruhnya ke dalam hati mereka itu. Ada juga yang dia masuk dalam keadaan yang sedikit. Kesemuanya itu berdasarkan kepada apa dia? Okey tuan-tuan, pagi tadi saya sebut sikit. Saya kuliah subuh di Perlis, saya sebut sikit. Sekarang tuan-tuan, iblis senantiasa mengintai, mencari peluang dan ruang untuk dia masuk. Dia tak boleh masuk, tapi dia duk cari peluang. Dia nak masuk dalam apa? Dalam hati kita. Sekejap lagi kita baca hati yang iblis suka. So kalau orang tanya tuan-tuan, mana target dia, tang mana ruang yang dia nak masuk, dia akan masuk melalui hati. Sebab itu dalam hadis yang popular, yang masyhur, yang tuan-tuan semua baca, apa dia? Kalau baik hati, baiklah keseluruhan manusia. Kalau rosak, buruk hati, rosaklah keseluruhan manusia. So iblis punya target hati, sarang dia tu hati. Sebab itu kita banyak dengar ulama tulis kitab berkaitan dengan penyucian hati, kerana dia duduk di situ. Sangka buruk, dengki, khianat, semua itu berpunca daripada marad fi qalb, penyakit yang ada di hati. Tuan ya? So macam mana dia nak masuk? Kata Ibnul Jauzi, dia masuk ke dalam hati manusia itu mengikut keadaan. Pasal itu tuan-tuan, bila syaitan masuk ke dalam hati kita, atau dia masuk ke dalam diri kita, bukanlah 100% dia yang bersalah. Tadi saya bagi contoh dalam kuliah subuh saya kata macam ni ya. Rumah kita, pencuri nak masuk, dia akan cari laluan yang dia boleh masuk.
Ada orang yang memang dia bukan setakat tak kunci rumah dia, dia siap buka pintu dia. Ibnu Jauzi kata. Ada orang yang bukan sahaja kunci pintu, pagar lagi. Bukan pagar luar ya, pagar dalam lagi, pasang CCTV lagi. So tuan-tuan, iblis dengan kita sama. Sebab itu kata Ibnul Jauzi, dia masuk ke dalam hati manusia yang lalai lebih besar daripada hati orang yang sedar. Iblis nak masuk hati tuan-tuan, dia boleh masuk, tetapi tidak sehebat dia masuk dalam hati orang yang tak berada di sini. Faham tak? Sebab itu Ibnu Jauzi kata, ala miqdar, mengikut kadar apa? Kadar kelalaian manusia, kadar kejahilan manusia. Maksudnya semakin lalai seseorang itu, semakin besarlah peluang dia masuk. Siapa yang salah? Sebab itu bila kita bertembung dengan iblis dalam neraka, bila kita blame iblis, kita tuduh dia yang menjadi punca kita masuk, dia kata apa? Dia kata dia yang ajak, tapi hang yang turut. Dia panggil apa? Partner in crime. Kita tak boleh blame iblis. Sebab iblis ni dia tak ada power. Dia tak boleh masuk, dia tak boleh buat apa. Kita dah sebut dalam kuliah yang bulan lepas. Dia tak boleh buat apa. Tetapi bila dia tengok kita ada ruang, ada peluang, dia tengok kita lalai, dia tengok kita hanyut, dia tengok kita tenggelam, dia masuk. Pasal itu tuan-tuan jangan biar lalai sat pun. Pasal itu yang duk jadi kejadian kemalangan jalan raya ke atau kemalangan, kecelakaan dalam hidup kita ni, faktor paling besar apa dia? Faktor paling besar yang berlakunya kecelakaan dalam hidup kita ni, rumah terbakar, kemalangan jalan raya apa semua, kadang-kadang faktor kelalaian. Orang utara kata gali, hang gali. Macam mana hang boleh pergi belah tiang? Tiang ni mana bergerak? Tuan-tuan, kalau saya belah tiang, siapa salah? Tiang lah salah. Pasal apa? Pasal dia mai kat saya. Tiang tu tak kacau orang, hang yang pergi tuju dia. Ni cerita pasal tiang ni. Ada satu cerita saya sikit. Ada masa dah ya? Kita bisa dengar Juha. Kita kadang-kadang ni, kita duduk di kita. Juha ni dia pak pandai Arab kan? Dia kata dia wali. Orang kata apa bukti hang tu wali? Aku boleh panggil pokok tu mai. Dia kata dia wali. Orang tanya wali ni ada keramat. Hang keramat apa? Karamah hang apa? Apa kelebihan hang? Aku boleh panggil pokok tu mai. Hang nak tengok? Sekejap lagi aku panggil dia mai. Dia kata kat Johor. Hang panggil dia tengok. Dia wali. Dia kata dia wali. Wali ni kira boleh berjalan atas air, terbang. Ni ada satu video dia tunjuk wali mana tau. Duk berzikir terapung. Husakan. Ni sambil berzikir terapung. Tak ada kerusi. Bayang tuan-tuan. So, dia kata Johor kalau hang wali, hang panggil pokok tu mai. Dia pun syajarah, ta'al. Pokok, mari. Pokok tu mai. Hei syajarah, ta'al. Mai pokok mai. Pokok mai. Tak mai, pokok tak mai. Dia mangkit pergi kat pokok. Johor tu mangkit pergi kat pokok. Orang tanya kat dia, tadi hang kata pokok tu yang nak mai kat hang. Pasal hang tu wali, pokok tu nak mai. Pasal apa hang pergi kat pokok tu? Aku ni wali yang tawaduk. Aku ni jenis tak sombong lah. Kalau aku panggil dia tak mai, aku pi lah. Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang kata
kejadian yang berlaku dalam hidup kita ni, jangan blame orang lain lah. Syaitan memang ada dia punya kerja dia. Tapi tuan-tuan, apabila sujud dengan saya, apabila dia hasut Adam, ada tak perkataan Adam blame dia? Saya nak tanya tuan-tuan, prove it, buktikan pada saya, ada tak perkataan Adam blame iblis di atas kejadian yang berlaku? Ada? Tak ada. Tuan-tuan nampak? Sujud. Apabila Allah Subhanahu wa taala hukum Adam keluar daripada syurga, siapa yang hasut? Siapa yang hasut? Iblis. Tapi dalam doa Adam ada disebut iblis. Tuan-tuan baca tak doa Adam? Orang perempuan yang paling suka baca doa. Baca tak doa Adam? Nabi Adam, apa doa dia? Tuan-tuan tengok dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kesalahan ini kami yang buat. Kami mengaku kami tersilap. Ada disebut iblis? Sebab itu kata Ibnul Jauzi, iblis hanya boleh masuk kalau kita yang buka. Subhanallah, tuan-tuan. Maksud daripada perkataan Ibnul Jauzi ni, kalau kita tutup, kalau kita tak lalai, dekat dengan Allah, Quran senantiasa di dalam hati kita, tak ada ruang untuk dia masuk. Tak ada peluang untuk dia masuk. Melainkan kita yang buka. Bukan setakat buka, mengalu-alukan dia untuk masuk. Saya tak panggil dia masuk. Memang hang tak panggil, kelaku hang panggil. Sekali kita bukti. Kita tak kata, memang kita, iblis syaitan, kita tak panggil, kita tak keluar macam tu. Kita tak ajak dia macam tu. Tapi tindak tanduk kita, sikap kita, amalan kita, perbuatan kita menunjukkan kita panggil dia. Nampak tuan? Sebab tu Nabi kata maghrib, panggil anak masuk, tutup pintu. Jangan bagi dia masuk. Kita maghrib biar anak duduk luar. Bukan tekat anak dengan kita duduk luar. Lepas tu iblis masuk. Nampak? So kita tengok sikit. Dalam perkataan Ibnul Jauzi ni, boleh anda? Dia sebut berhubung hati. So malam ni poin pertama saya nak bahas soal hati. Bicara hati. Hati ni banyak kan? Kalau boleh tengok lagi perkataan dia berkaitan dengan hati ni. Sebelum saya nak baca dalil ni, saya nak baca sikit dia sambung. Dia kata apa? Dia kata wa'lam annal qalb. Ni dia bicara soal hati. Kerana di situ pintu syaitan. Dia kata wa'lam annal qalba kal hisan. Wa 'ala dhalika al hisnu surun walis sur abwabun wa fihi thalamun. Wa sakinuhu al 'aql wal malaikatu tataraddadu ila dhalika al hisn. وإلى جانبه ربض فيه الهوى والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الربض والشياطين لا تزال تدور حول حصن. Dia kata, hati manusia ini seperti satu padang.
Satu dia panggil territory, kawasan private land. Selalu tanah persendirian ni, kita buat apa? Kita buat apa nak halang daripada orang ceroboh? Kita buat pagang. Tengok bahasa Ibnul Jauzi. Dia kata hati manusia ini seperti suatu padang yang luas. Padang ragut ke, tanah ke apa yang kita punya, private land, tanah kita. So untuk prevention, tak bagi orang masuk, tak bagi orang ceroboh, kita buat pagang. Tapi dia kata, di setiap pagang yang manusia buat akan ada apa? Lubang, akan ada macam ruang, celah-celah tu, betul tak? Yang boleh selip masuk. Okey. Apa kaitan dengan hati? Bila kita buat pagang, penceroboh yang nak masuk akan pusing round pagang. Untuk apa? Dia duk cari kok mana yang ada lubang, dia nak menyelinap masuk. Semakin kukuh dan semakin kuat, kemas pagang itu, hang boleh duk main kot luar. Nak jejak, jangan harap. Bukan setakat pagang, karan lagi ke atas, pagang elektrik. Lepas dah buh pagang, buh elektrik, buh satu lagi tu, jenis hak baru ni, anti apa? Yang tak boleh rabat tu, anti climb. Lah buh anti climb, bubuh pula tu, duri kawat dawai tu. Dah bubuh duri kawat kabel, bubuh pula tu, kaca pecah-pecah tu. Bubuh pula besi cagang-cagang tu. Last sekali pasang apa? Sniper. Buat menara tinjau, buh menara tinjau, buh sniper. Lepas tu pasang pula ni, kod yang sniper tu lena ke apa, pasang pula yang tu, laser merah tu. So, kalau ada pang tembak tu. So, saya ingat kawak pun tengok, oh dia tak ada arwah. Tapi dia kata kalau jenis pagang ceroy ni, hak jenis bin pun tak ada, atau bin pun tak ada, jenis pagang orang tolak. Ada satu tempat tu, pagang tu, siap orang boleh buka, masuk, tutup balik. Depa pun tutup, depa tolong katuk. Punya lekeh. So pagang yang macam ni, kawak masuk kok nu, masuk kok ni, celah nu, celah ni. Dia kata lagu itulah hati kita. Allahu Akbar. Soalan Ibnul Jauzi, pagang kita tu tera mana? So tapi tengok ke muka tuan-tuan ni, semua jenis pagang tolak tak rebah ni. Syaitan pun mau kalau duk pusing ni, dia kata jom balik ya. Awak ni pagang kemah lah. Ustaz tak main lagi pukul 6 terpacak di masjid dah. Ustaz nak main bulan depan, tak dah masuk bulan tu, telefon tanya, oh boleh ha? Ini punya pagang punya kemah. Ini bukan pagang, tembok Cina, besar Cina. Kira iblis pun tengok, tak ada. Orang putih dah buat satu filem tau pasal tembok besar Cina ni, tuan-tuan tengok tapi bagus. Dia ada satu binatang main nak masuk. Saya tengok. Tembok ni asalnya nak buat untuk tak cerita. Tapi saya nak abang. So Ibnul Jauzi kata, tengok dia kata apa? Dia kata wasyayatinu la tadhalu taduru hawla hisn tatlubu ghaflatal haris. Syaitan taduru, duk keliling, duk melilau. Ni syaitan duk tengok ni. Lah dia nak masuk kot mana? Lah ni dia duk keliling tuan-tuan, dia nak masuk kot lubang mana? Pagar mana? Ni lah ni situasi lah ni, tu dah ni. Ni sakan kita punya kelas ni, terus kita apply terus ni. Lah ni syaitan nak masuk kot lubang mana? Dua, lubang lena dengan lubang pikir hala ke lain. Faham ke tak?
Dia duk keliling ni, dia duk keliling. Ada ni khusyuk pelik ni. Tulis tak berhenti ni, duk dengar ustaz ni cakap betul ni, fokus ni. Dia pun masuk lubang mana? Pusing. Dia buat bagi naik chance sikit macam tu. Tapi bila kita lawan, artinya bila kita lawan, pagar tu mula duk nak terbuka, kita pirap, terpelantin dia. Tapi kita pun, dia nak masuk, kita pun kuih buka, masuk. Dia pun ikut lena. Lena ni bukan lena kita, lena iblis. Satu lagi lena dah siang tadi. Dia kata, kawan dia, tak boleh masuk kot lubang lena. Dia lena banyak dah. Dia memang segar. Kena Tuan Kak Ali nak main tadi. Memang tak jalan kalau kita nak suruh lena pun. Kita masuk kot lubang. Ni duk fikir lagi nasi kandang mana pula. Dia duk tengok ustaz. Dia duk nampak kuah campur. Dia duk nampak telur itik. Dia duk nampak. So tuan-tuan mau make sure. Mau perkemah pagar ni. Pagar mau perkemah. Jangan duk bagi ruang. So dia duk masuk, nak masuk, dia nak masuk, tak boleh. Tuan-tuan tarik tak boleh. Tuan-tuan tarik tak boleh. Lah kali dia belah. Ini dia nak masuk, dia tak nak masuk. Dia nak balik, kita kata kat setan nak masuk. Awak tak abang ni nak tolong buka pintu bagaimana? So ini Ibnul Jauzi kata. Sebab itu Ibnul Jauzi kata, pagar bagi manusia iman, pagar bagi hati manusia ilmu, pagar bagi hati manusia taqwa, pagar bagi hati manusia sunnah, pagar bagi hati manusia akidah. Jika kukuh pasak pagar-pagar itu, tak ada ruang untuk syaitan masuk. Hanya main kot luang. Tapi kalau pagar pun loi, pagar pun lekeh, setengah pagar tu kita nak tolak bagi rebah, kita dan tolak dia rebah dulu. Maka hadirin mukminin, demikian kata Ibnul Jauzi. So yang majlis ilmu ni untuk apa? Untuk kita perkemas pagar-pagar kita. So mari kita tengok tuan-tuan, hati manusia. Boleh kita baca sikit berkaitan dengan hati insya-Allah. Pertama kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hati manusia. Hati manusia ni dia ada dua jenis. Satu hati yang disebut sebagai hati yang salim, qalbun salim, hati yang sehat. Satu lagi hati yang sakit. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan hati. Contoh hati yang sakit. Nampak? Nabi kata, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Dalam hadis Nabi SAW sebut, sesungguhnya orang beriman ni bila dia buat satu dosa, adnaba, dia buat satu dosa, kanat nuqtatun sauda, dia tumbuh satu titik hitam dekat hati. Maknanya hati kita asal putih, asal bersih, asal terang, tapi dia jadi hitam dengan dosa. Boleh tu pun rahmat Allah. Saya kata tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia sayang kat kita. Pasal apa? Dia pi buat dosa, titik hitam tu di hati. Bila kita buat dosa, dia timbul di hati. Hati orang tak nampak. Tapi kalau dia buat dosa, titik tu Tuhan pitek dekat muka, Allahu Akbar tuan-tuan. Ulama kata Allah rahmat kita tu. So dia mai satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu.
Dia buat satu dosa, titik hitam tu lekat di hati. Bila lekat di hati, kata Nabi, taba, dia bertaubat, dia istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut, bersih balik. Fa in zada zadat, tapi kalau dia tak berhenti, dia berterusan, dia teruskan dosa itu, fadzalikaran. Apa dia? Demikian itulah penutup. Nabi baca dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Balik buka. Allah kata apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Sesekali tidak, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu rana ala qulubihim. Tuan-tuan, dosa ni, pasal tu orang duk mai kata, ustaz buat ayat terang hati ya. Ustaz baca sikitlah nak bagi lapang dada. Dia tak ada kaitan dengan ayat. Ni hadis habaq terang dah. Hadis sebut apa? Yang menyebabkan hati jadi kerah, hati jadi hitam, hati jadi ketegang, hati jadi degil. Rana ala qulubihim, dosa yang kita buat. Itu satu. Hadis Tirmizi. Hadis kedua kita tengok. Dia kata sami'tu Rasulullah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Panjang hadis tu, saya baca hak ringkas. Saya ambil yang ringkas. Dia kata apa? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud kata, aku dengar Nabi sebut, hati manusia bila dia rosak, bila dia sakit, bila dia hitam, dia jadi sampai terang mana? Tuan-tuan, dia jadi sampai terang mana hati kita boleh pi? Jangan sampai terang ni tuan-tuan. Orang duk kadang-kadang tanya ustaz tak boleh jawab. Dia kata pasal apa yang ketegang, degil, cakap tak mau terima, orang bagi tahu tak mau boleh dengar. Pasal apa tuan-tuan? Ni Abdullah bin Mas'ud abang. Dalam hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud kata, hati manusia itu apabila telah hitam, apabila telah penuh dengan titik-titik dosa, mujahhiyan la ya'rif ma'rufa. Tuhan yang tutup sampai dia tak kenal hak betul dengan salah. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Tu dia. Dia tak kenal yang mana satu betul, yang mana satu salah. Kalau yang salah berlaku depan dia, dia buat benda yang salah, la yunkir. Dia tak halang benda tu. Sampai teratu dia boleh pi. Pasal tu kadang-kadang kita heran, ada orang kita ajak sekali lekat, kita habaq sekali mau terima. Ada orang berpuluh kali kita habaq tak mau terima. Pasal apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Itu hadis yang kedua. Kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Tadi hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Quran Allah sebut apa? Allah kata hati manusia ni dia boleh pi sampai ke satu tahap. Ni semua hati-hati yang saya sebut ni hati macam mana? Hati yang sangat subur untuk syaitan bercucuk tanam. Hati yang sangat apa orang kata elok untuk syaitan landing. Kalau hati ni ada kat kita, ini tanah yang terbaik untuk dia. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22. Az-Zumar ayat 22 surah 39. Allah kata apa? Tuan-tuan dengar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam
fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyah. Fawailun lil qasiyah. Tuhan kata, apakah orang yang telah Allah lapangkan dada-dada mereka untuk menerima hidayah Islam? Allah kata ada hati manusia. Ini soal besar tuan-tuan, ini soal besar. Allah kata ada orang yang Allah lapangkan dada dia, Allah buka dada dia untuk dia terima hidayah. Allah lapangkan dia untuk terima cahaya. Pasal itu ada orang tuan-tuan mudah tunduk dengan apa yang Allah sebut. Kita doa yang tu lah. Tapi Allah kata lagi pada ayat seterusnya, Allah sambung, fawailun, sebaliknya celakalah lil qasiyah, iaitu untuk hati-hati yang keras. Allah sebut dalam ayat yang lain tuan-tuan, kalau kita boleh baca, Allah kata hati manusia ni dia boleh pi kerah lagu mana? Asyaddu qaswah. Kerahnya hati manusia ni lebih keras daripada batu. Apa maksud lebih keras pada batu? Tuan-tuan bisa tengok batu. Batu ni kerah. Semua faham kerah, ha? Kalau kita hempuk atas kepala, tak pecah batu, pecah kepala, kerah. Tapi kerah batu, kalau tuan-tuan bisa tengok, kalau tak bisa tengok, buat rombongan pergi Perlis. Kita ada gua Kelam, gua Batu Kapur. Dia nanti ada satu ayak turun, tak. Dia bukan ayak terjun, dak. Tak. Batu jadi apa? Dia berlekuk. Pasal apa batu yang kerah tu boleh pergi berlekuk? Pasal apa tuan-tuan? Ayak yang tak tu saja. Tu batu kerah tu dia boleh melekuk, dia boleh lembut, dia boleh jadi lubang hanya dengan tak ayatnya. Sebab itu Quran kata hati manusia asyaddu qaswah, lebih kerah daripada ketui batu tu. Tak mau nak dengar. Tuan-tuan hati macam mana? Saya cakap tadi masuk tak? Masuk, alhamdulillah. Kalau saya cakap tadi dia keluar, wal'iyadzubillah. Sambung sikit tuan. Allah kata apa? Allah kata dalam surah As-Saff ayat 5. Falamma daghu adaghallahu qulubahum. Apabila manusia tak nak, manusia tak mau, manusia tidak berhajat kepada agama, Allah adaghallah, Allah pusing hati dia. Kita tuan-tuan, kita nak jadi lagu hati sahabat nah. Tuan-tuan semua ahli sunnah ha? Kita hati nak jadi hati ahli sunnah. Hati ahli sunnah hati macam mana? Hati lembut. Ahli sunnah ni hati dia cukup lembut. Hati dia selembut apa benda paling lembut? Kapas. Lebih lembut pada tu. Tuan-tuan tengok hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita tengok hati Nabi sikit? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha dia cerita. Dia kata apa? Satu hari Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang Nabi suka dengar dia baca Quran. Suara dia bagus, sedap. Dia kata satu hari Nabi jumpa dia, Abdullah bin Mas'ud ni dia banyak cerita. Antara yang masyhur masa mula-mula dia kenal Nabi lah. Kan? Dia bela kambing. Abdullah masa tu Nabi dengan Abu Bakar. Nabi kata kat dia, ada susu kami dahaga. Abdullah bin Mas'ud masa tu dia tak masuk Islam Dia budak Dia kata tak bolehlah bagi pasal
bukan kambing saya. Tak bolehlah pandai-pandai duk pergi bagi susu. Bukan kambing saya ni, belah ya. Okey. Nabi kata pi ambil kambing yang tak ada susu dah. Yang dah monopah lah. Yang putih susu. Dia pun buat main lah. Nabi pegang kantung susu tu. Nabi usuk urut. Keluar susu. Keluar susu. Nabi bagi Abu Bakar minum. Bagi minum, semua ada minum. Budak bila tengok David Copperfield pun kan. Magic ni. Dia tanya dekat Nabi. Dia tahu baca apa? Ajak kan dia tahu. Dia nak buat apa? Benda tak boleh ajak, mukjizat. Dia tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan kena ingat 3 benda saya abang. Mukjizat tak boleh belajar. Karamah tak boleh belajar. Sihir boleh belajar. Boleh ha? Abu Bakar masak nasi jadi banyak. Dia ajak orang. Dia tak ajak. Pasal dia pun tak tahu. Pasal itu tuan-tuan jangan duk main tanya. Dia kata nak baca apa bagi nasi banyak. Dia tak ada baca apa. Hang masak bagi lebih, banyak nasi. Dia duk main tanya kat belakang. Dia kata, ustaz macam mana ni? Dia kata, sayat tengok panggil orang pun ramai ni. Ramai. Dia kata, tak cukup ni, tak ada nak buih-buih apa bagi nasi jadi banyak. Dia buih ni tak ada hak banyak. Buih hak kuih kurang ada. Yang boleh duk ajak ni, sihir. Mana tok-tok guru mai duk abang kata ada ilmu apa dia boleh ajak apa semua kan. Dia kata macam mana tok guru? Bela lembu sampai 100 ekor, kandang pun tak ada, apa pun tak pagak, tambak pun tak, tapi tak hilang. Hampir rumah pasak kau ajak. Sakan. Ini semua mengarut sihir. Nabi kata tak ada. Innaka ghulam muallam. Benda ni tak boleh belajar. Mukjizat. Itu pertemuan dia dengan Nabi. Interesting. Satu hari dia kata qala lin nabi. Satu hari Nabi jumpa aku. Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata dekat dia, iqra alayya al-Quran. Nabi jumpa, Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud, baca Quran aku nak dengar. Nabi suruh dia baca. Iqra alayya al-Quran. Kau baca Quran, aku nak dengar. Baca. Dia seganlah tuan-tuan. Nabi. Dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Takkan saya nak baca dekat Rasulullah. Quran turun dekat tuan, bukan turun kat saya. Patut tuan baca, saya tak maulah, segan. Nabi kata na'am. Nabi kata tak apa, kau baca. Nabi duk tekan dia, dia pun baca. Faqara'tu suratan nisa. Aku pun bacalah surah An-Nisa. Kita kadang-kadang kita tahu satu orang suara sedap, kita boleh kita tolong baca, saya nak dengar. Kita bolehlah kalau nak baca tu. Berapa? Orang lah dia tanya dulu, berapa kan? Dia kata sampailah pada ayat dia baca dekat Nabi. Nabi pun duk bang dengar baca Quran. Nabi dengar, Nabi suka dengar. Buka bang. Kita senang ya tuan. Kalau buka Quran kita jadi lemah, jadi hangat, jadi tak seronok. Tak tahu buka 94.9 kita jadi rali. Faham ke tak? 94.9 klasik nasional. Tuan-tuan duk dengar apa? 97.1. Apa dia 97.1? Sinar. Ke 103.6. Dia nak duk pusing kot tu, tangan tu tampak. Bukanlah tak boleh sekali-sekala. Tapi cuba pergi beli hok Promedia Tajdiid ni. Jual apa jual apa? CD ceramah ke ustaz mana ke ada dalam tu 8 orang tu. Sakan ustaz-ustaz tu beli tu. Apa sang tengok. Habis dia beli. Beli tuan-tuan beli satu. Saya tak mau bawa keluar fatwa tapi kalau orang tanya saya wajib belilah, siapa tak ada berdosa. Tu dia tak jadi mufti.
Beli satu mau pasang nanti. Dengar sambil duk jam, sambil pergi kerja, dengar. Tuan-tuan, kalau dengar habis rakaman tu, dengar semua rakaman tu, ni alim tak payah main ceramah. Silap hari bulan. Ustaz takat bulan ni, bulan depan saya ambil slot tu. Dengar tu alim. Tapi kita makahala dengar ceramah, kahala ish. Nampak? Ni dia lama sikit dia mula tengok. Dia kata lampu dalam masjid Karua ada 12 dan abang kira jemu aku dengar ceramah aku kira habis. Hati tu dia bukan masalah penceramah, dia bukan masalah ustaz tu, dia masalah hati tu. Nampak tak? So dia kata ataitu ila hadhil ayah, sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa maksud dia tuan-tuan? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku baca surah An-Nisa sehingga sampai kepada ayat bagaimana jika kami memanggil bagi setiap umat itu seorang saksi, dan kami akan memanggil engkau wahai Muhammad menjadi saksi di atas umat engkau. Sampai pada ayat itu Nabi dalam riwayat dia macam tendang kaki, dia macam kuih kaki Abdullah bin Mas'ud. Hasbu dah, berhenti, cukup. Dia kata macam tu Kak Abdullah. Sampai kepada ayat bagaimana kalau kami panggil engkau wahai Muhammad untuk jadi saksi, kami akan tanya engkau Muhammad tentang umat engkau. Nabi kata hasbu, cukup, berhenti. Abdullah bin Mas'ud kata aku panggung kepala tengok, tayak Nabi. Nabi tak boleh dengar dah. Tu dia hati. Tu hati tu. Aku tengok muka Nabi teriak sungguh-sungguh menangis. Ayat tu saja. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar bila dia baca Quran sampai pada surah Hadid ayat 16, dia menangis sehingga basah janggut dia. Abdullah bin Umar baca surah Hadid ayat 16. Lebih sakan daripada tu tuan-tuan. Siapa dia? Zurarah bin Abi Aufa. Bisa dengar? Zurarah bin Abi Aufa. Zurarah ni tabi'in. Dia jadi tu imam. Zurarah bin Abi Aufa. Dia jadi tu imam. Dia baca surah Al-Mudaththir. Dia jadi tu imam, dia baca surah Al-Mudaththir. Lepas ni tu imam jangan duk baca. Tidak jadi lagu ni. Jadi lagu mana ustaz? Tu dia yang kata hati, yang kata hati sehat, yang kata hati baik hati yang elok tu. Zurarah menjadi imam salat di sebuah masjid. Lalu beliau membaca surah Al-Mudaththir sehingga pada ayat 8 dan 9. Ayat 8, ayat 9, ayat apa tuan-tuan? Ayat dia makna ketika ditiupnya sangkakala, saat itulah berlakunya kiamat. Ayat tu saja. Ayat tu saja. Surah Al-Mudaththir ayat 8 9, ketika ditiupnya sangkakala, ketika ditiupnya sangkakala berlakunya hari yang dikatakan kegoncangan itu, dia jatuh mati. Dia jatuh mati. Tu dia Zurarah bin Abi Aufa. Takut dengan ayat tu, jatuh mati. Demikian tuan-tuan, Uthman ibnu Affan. Uthman ibnu Affan, sahabat besar Nabi. Habis harta dia semua. Depa kata kalau kami duduk semayang, harta Uthman mai tak ketahuan semayang. Punya dengar tu bunyi unta. Bunyi unta macam trailer lah kita ni. Bunyi unta dia balik mai tu hingap satu Madinah. Punya banyak. Nabi kata siapa boleh beli telaga ni? Uthman pergi beli. Tu dia. Dia tak boleh baca ayat apa. Uthman tak boleh baca ayat apa. Bukan tak reti baca, tapi dia takut sampai tak boleh baca. 3 kali baca, 3 kali jatuh pengsan. Sampai ayat tu. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. 3 kali dia baca. Dia try nak perhabis 3 kali. 3 kali pengsan. Allah sebut tentang getah. Siapa dia? Osman ibn Affan. Itu dia tuan-tuan. Cuba banding hati kita dengan hati yang saya sebut tadi. Sebab itu syaitan mudah masuk. Pasal itu syaitan cukup seronok. Pasal hati itu tak sama macam hati yang kita baca. Quran kata, kalau boleh tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 36 dengan 37. Balik buka tuan-tuan. Bukan saya nak kata kat siapa-siapa. Allah sebut saya kena baca. Amanah. Allah kata apa? Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. 36 An-Nur. Mereka bertasbih kepada Allah di rumah-rumahnya. Mereka memuliakan, menyebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Puak mana? Siapa dia yang Allah puji tu? Allah kata, fi buyutin adzinallah an turfa'a fiha wa yudhkara fiha. Mereka itu mengingati Allah di waktu pagi dan petang. Hati mereka tidak lalai membesarkan Allah. Siapa? Allah sebut tuan-tuan. Doa kita masuk dalam tu. Allah kata rijalun. Lelaki. Allah kata lelaki pasal masjid. Lelaki yang apa? La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Lelaki yang tidak disibukkan dengan tijaratun. Nombor 1 berniaga. Allah kata puak ni depa tak galik dengan berniaga. Bukan depa tak berniaga. Sat lagi tuan-tuan mai duk belengkak dalam masjid tak kerja pula. Jenuh masjid nak tanggung dah, tanggung ustaz selapis. Entah 7-8 ribu sebulan nak bela puak-puak ustaz ni. Dah makan mensakan. Nak duk bela geng hampa pula nak ni esok setiausaha JK mai pasal apa hampa duk lena ni? La rijalun la tulhihim. Allah kata depa tak disibukkan, depa buat kerja cuma depa tak galik dengan kerja sampai tak sembahyang. Hampa tak kerja langsung. Mau bagi faham elok-elok, satgi ikut tak mau pergi buat kerja, duk buat balok, duk mai duk tasbih siang malam pagi petang. Jenuh duk tanggung buat ni. Allah kata la tulhihim. Maksudnya Allah puji orang berniaga dah. Tuan-tuan, ayat ni Allah puji orang berniaga. Cuma la tulhihim. Bila mereka berniaga, bila mereka berjual beli, bila mereka bekerja, berurusan, tak dilalaikan. Tang tu hebat. Pasal tu kalau tak ada kerja, main masjid, geng pencin main masjid, normal lah. Kerja apa? Tak ada kerja apa, saya pencin ya. Duduk rumah tengok muka bini, main masjid kau dapat pahala. Tapi kalau kita pi satu masjid tengok, ni kita pi masjid tengok pakai tie. Takkan orang pencin pakai tie, gila lah kot tuan-tuan. Mesti orang kerja. Mai tengok ni ada pakai baju kilang apa semua. Tu baru A. Pasal tu saya suka orang main masjid ni yang tak pakai kain pelikat. Pasal apa? Pasal maksudnya dia kerja lah. Faham tak? So dia ni mai habis kilang mai, habis kerja mai. Saya ustaz uniform pun tak tukar lagi ni. Mai nak dengar rijalun la tulhihim. Hang duk ada dalam ayat ni. Tapi kita sampai abang tak pi lagi, abang no bang maghrib lah. Bini perambak suruh pi. Pasal apa? Duk tak ada apa-apa, duk ngong lah rumah. Amboi, hang pi. Rijalun. Mereka ini tidak lalai ingat kepada Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mereka tidak takut pada hari di mana Allah memusing hati-hati. Tang tu saya nak ambil tu. Mereka tak takut pada hari Allah pusing hati. Ayat ni cerita hati yang tak lalai. So tuan-tuan hadirin mukminin, kita tak habis lagi.
saya nak sebut tadi, tuan-tuan kena ingat, pintu dia nak masuk hati. Dan kita bukan nak suruh pergi jaga hati orang. Tuan-tuan pintu rumah sendiri ke, tuan-tuan pergi duk jaga pintu rumah orang lain? Kunci ni tolong cek sat kunci rumah tu, kunci rumah siapa? Balik-balik rumah pergi duk buka, awak tak boleh buka. Tengok-tengok kunci rumah tu imam, dia pergi duk kalut pintu rumah orang lain. So hati kita, setan nak masuk, kita mau jaga kita punya kediri. Hati orang tak payah duk pesah. Ni dia duk kalut hati kawan tu, dia duk bersabuk hati kawan tu, yang hati dia punya tergahau, terbuka, setan duk masuk, dia tak nampak. Pasal apa? Dia duk kalut pintu orang. Dia kata kawan tu tak kunci pintu, kawan ni tak pasang pagang, kawak tiba cerah dah rumah dia. Bukan saya kata, duk jadilah. Nampak? Last sekali tuan-tuan, kita nak sebut sikit lah, boleh ha? Ada masa sikit tuan-tuan. Iblis buka 99 pintu kebaikan untuk dia tarik satu pintu keburukan. Boleh tak? Sikit lah. Kata Ibnul Jauzi, tuan-tuan, saya tertarik ya, dalam apa ni, dalam awal bab ni dia kata apa tau? Oh, kita baca sikit ni. Yang kata gigih setan ni, yang kata gigih setan ni, tuan-tuan dengar ha? Ni yang kata tuan-tuan semua kena beringat ni. Qala rajulun lil Hasanil Basri. Satu laki-laki pi tanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in besar, bukan sahabat, tabi'in besar, anak murid sahabat. Orang pi tanya Al-Hasanul Basri. Apa dia soalan dia? Tuan-tuan dengar ha? Orang kata, ya Hasan. Orang kata, wahai Al-Hasanul Basri, ayanamu iblis? Oh, soalan tu. Ayanamu iblis? Ni nak tanya sikit dekat tuan guru ni. Iblis tidur tak? Tu dia punya soalan. Dia tanya ni, ayanamu, nama yanamu, naum, lena. Tu as-salatu khairu minan naum, tu lena. Dia tanya Hasan Al-Basri, iblis tidur tak? Kita ada soalan, kita boleh tanya. Ada soalan, kita jangan tanya. Kan? Dia pun kata, Adam dengan Hawa kahwin ni, siapa jadi wali? Tak tahulah pasal Adam pun tak bagi kad masa kenduri tu. Soalan tak ada bersapit dengan kita pun. Dia kata nama ni bukan nama iblis. Tak tahu masa iblis pergi buat surat beranak, dia tak abang pun kat kita. Tak payah duduk bersabuk benda yang tak ada kaitan. Tapi yang ni ada sabit lah. Dia tanya iblis tidur tak? Tuan-tuan, yang tidur siapa dia? Kita. Tengok Hasan Basri punya jawapan. Hasan Al-Basri, Al-Hasanul Basri. Dia kata apa? Dia kata launama, kalau iblis lena, lawajadna raha, kita bolehlah berehat sat. Tu dia tuan-tuan, yang kata iblis tu. Yang kata iblis tu, dia lena dah. Hasan Basri kata kalau dia lena daripada nak masuklah hati kita, lena daripada nak goda kita, kalau dia lena, kita boleh berehat. Pasal dia tak lena tu yang kita kalut tu. Tu dia tuan-tuan. Maksudnya Hasan Basri nak abad, dia tak berhenti walaupun satu saat. Kita yang duk ralik, kita duk buat tak apa saja, dia tak lena. Tu dia. Nampak? Kemudian yang akhir kita nak baca petikan daripada Ibnul Jauzi. Dia kata Abu Ghassan An-Nahdi qal sami'tul Hasan bin Salih rahimahullahu yaqulu inna syaitana la yaftahu li'abdi 99 baban minal khair yuridu bihi baban minasyarr. Allah. Tu yang kata nama iblis tu. Kata Abu Ghassan An-Nahdi, aku mendengar
daripada Al-Hasan bin Saleh. Dia kata syaitan membuka kepada satu orang manusia 99 pintu kebaikan. Siapa buka? Iblis. Siapa ajak? Iblis. Tuan-tuan jangan pelik kalau iblis ajak benda baik. Kata Hasan bin Saleh ni, dia buka 99. Dia ajak, dia suruh buat baik. Tetapi dia nak yuridu bihi baban minasyar. Tapi yang dia nak pintu yang satu yang jahat. Boleh saya bagi contoh tu ya? Kita bahas tu bagi contoh. Tuan-tuan jangan risau saya nak tutup kitab mana ni. Cuma saya nak bagi contoh. Tadi dia duk susah hati. Lepas tu ustaz susun, dia duk mokoi tenang. Ustaz lipat tutup, dia seronok. Tapi ustaz kuih derah, dia susah hati balik. So tenang. Nak berhenti dah. Kita tahu. Tuan-tuan saya tahu semua ada perancangan. Kuliah ni sampingan. Tu dia. Mau nak tahu? Lah kita nak habaq ni, Dia buka 99 pasal dia buka tis'ata wa tis'in 99 baban minal khair, pintu baik. Tapi dia bukan nak kita baik. Kalau iblis nak kita baik, tutup cerita lah. Dia suruh kita semayang, dia suruh kita sedekah, dia suruh kita baca Quran, dia suruh kita pergi jihad. Dia nak tarik suruh riak. Boleh tangkap? Sebab itu bila kita buat ibadat, kita kena ingat kita hang pi masjid, dia yang suruh. Lepas tu bila kita balik rumah, kita tengok orang tak pi masjid. Pok ni memang kalau mati pun malaikat tak tahu nak buh neraka benar, tak guna sedik pun, masjid pun tak mai. Tu dia. Melihat orang lain lagi teruk pada kita, berasa hebat, berasa suci, berasa mulia, tu iblis masuk. Tapi nak berasa tu lagu mana? Tuan-tuan, nak bagi berasa kata kita tu hebat, nak bagi berasa tu nak mai kok mana? Nak kena buat ibadat dulu baru nak boleh berasa. Dia suruh kita buat ibadat pasal nak suruh kita berasa hebat. Tu tujuan dia. Dapat tak? Kalau dapat cukup. Dia suruh, dia kata hang tak mau baca Quran lah. Oh, dia peringat kita. Kita tak teringat. Iblis peringat suruh baca Quran. Dia kata hang tak baca Quran lah. Kita pun baca. Tengok kawan tu duk main telefon. Dia kata hang tengok, hang baca Quran, dia main telefon. Itulah. Muka tengok macam bagus dah, tapi Quran pun balok nak baca. Tengok duk main telefon tak guna. Dia tengok aku baca Quran, astagfirullahalazim, bagus aku ni. Dia nak, tapi kena baca Quran dulu. Sedekah macam tu juga. Dia kata hang sedekah. Iblis kata hang sedekah. Kita pun sedekah. Hang tengok. Tadi 10 orang keluar, siapa pun tak buh. Hang seorang yang buh. Kita mai kembang. 3 orang kena tok dalam neraka. Siapa dia? Orang sedekah, orang baca Quran, orang pergi jihad. Tengok. Tuan-tuan ni yang masuk neraka nombor satu orang baca Quran. Tuan-tuan baca tak? Tak baca? Nombor 2 masuk. Bukan tak masuk juga tapi nombor 2. Nampak? Allah kata, pasal apa hang baca? Syaitan suruh dia baca. Pasal apa hang baca? Aku baca kerana Allah. Kadzabta, hang muhung. Hang baca untuk orang puji hang. Mai mana hok rasa puji tu? Syaitan cucuk. Siapa suruh dia baca? Syaitan suruh dia baca. Pasal apa syaitan suruh dia baca Quran? Pasal syaitan nak cucuk riak kat belakang. Dapat tak? Tu dia. Pasal itu bila kita buat ibadat, perasaan riak, perasaan sombong tu adalah misi terselindung setan. Boleh tak? Niat bukan benda yang mudah. Sebab itu kata ulama Ibnul Jauzi kata antara talbis iblis yang paling bahaya, kita tak
perasan. Pasal apa tak perasan ustaz? Bukan dia suruh buat jahat, dia suruh buat baik. Iblis apa? Iblis apa suruh buat baik? Tapi bukan dia maksud baik tu, dia maksud jahat di sebalik baik tu. Berapa ramai orang yang masuk dalam neraka di atas kebaikan yang dia buat. Di atas kebaikan. Berapa ramai orang masuk syurga di atas dosa yang dia buat. Betul tak? Betul tak? Tuan percaya? Berapa ramai orang masuk syurga di atas dosa. Percaya ke tak? Gaya tak percaya. Tak nak baca hadis ke? Tadi saya nak tutup dah. Kalau tuan-tuan kata percaya, saya nak tutup. Saya kena baca hadis juga lah pasal tuan-tuan tak percaya. Ada satu orang, dia kaki ibadat. Kawan dia, saudara dia, kaki maksiat. Siapa masuk neraka? Dalam hadis Bukhari tu, siapa masuk neraka? Kaki ibadat. Banyak tuan-tuan. Ni dalam hadis Bukhari tu yang masuk neraka kaki ibadat. Ni lagu tuan-tuan ni. Saya bukan kaki ibadat, saya ceramah. Lagu tuan-tuan ni. Yang masuk syurga kaki maksiat. Pasal apa? Syaitan gentik sikit dia. Dia bagi semangat kawan tu buat ibadat, kawan tu pulun buat ibadat, kawan tu semangat buat ibadat, dapat buat ibadat banyak, dia masuk halu ya, dia punya sikit ujung tu. Dia kata apa? Hang tengok kawan tu jahat, kalau mati pun Tuhan tak ampun. Dia pi kata kat kawan tu, kalau hang mati Tuhan tak ampun. Terus sepatah perkataan tu twist 360, dia pi masuk neraka, kawan yang jahat tu masuk syurga. Agak-agak tuan-tuan, pasal apa dia berani pi kata lagu tu? Pasal apa orang yang buat ibadat berani pi kata sampai tera tu Tuhan tak ampun hang? Pasal dia rasa hebat dengan ibadat yang dia buat. Dia rasa hebat. Pasal tu ada orang masuk neraka curi kasut dalam jihad, medan perang, dia curi kasut. Ulama kata pasal apa dia berani pi curi kasut? Tuan-tuan, dia ni pergi jihad tapi dia masuk neraka pasal dia curi kasut. Agak-agak tuan-tuan, pasal apa dia berani pergi curi kasut? Soalan saya, kalau boleh jawab kita berhenti. Janji. Saya berjanji Janji saya ni betulnya tuan-tuan, saya tak lompatnya. Kawan ni dalam hadis Bukhari, dalam hadis sahih, dia ni mati syahid tapi dia masuk neraka sebab dia curi kasut. Dia curi kasut. Bukan curi kedai kasut, dia curi kasut. Satu kasut. Agak-agak tuan-tuan, ulama kata pasal apa dia berani pergi curi kasut? Dia berani pergi ambil kasut tu. Kasut tu hak yang kata rampasan perang, bukan hak dia. Dia pergi ambil dulu. Kes tu dia masuk neraka. Ulama kata syarah hadis ni sebut apa? Pasal syaitan mai hasut dia, hang punya pahala mati syahid tau. Hang punya amalan jihad tau. Hang pi curi kasut, dosa hang tu kasut dia. Takkan yang besar tu tak boleh cover yang kecil ni? Tuan-tuan dah rasa lagu tu tak? Dia tak hang semayang pasal tu imam ya. Kalau tidak hang duduk depan tu imam lah. Takkanlah pasal hang buat dosa sikit tengok perempuan masuk neraka. Pasal tu orang bila buat ibadat banyak, dia duk berani buat dosa pasal dia duk berasa hok banyak tu nak cover. Kes tu kawan tu. Syaitan mai bisik kata apa? Hang punya pahala punya nalamnya besar, hang punya dosa kecil, takkan tak boleh cover, takkan tak boleh cover. Ayat tu lingkup terus. Main-main tuan-tuan. Ada dok berasa dia takut tiap-tiap Jumaat duk beli pisang, sikit ni aku murung ni takkan masuk neraka. Jaga-jaga. So tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita tak habis kuliah ni, kita beringat talbis iblis lebih halus daripada jarum. Dia masuk dalam keadaan kita tak sedar. Pasal itu tajuk ni kena bincang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cuma saya nak beringat awal-awal tuan-tuan, kuliah macam ni, program macam ni, dia mesti halang sakan-sakan dia. Pasal kita duk cakap bab dia. So tuan-tuan mesti mau lawan kuat. Awak tak tahu aku kuliah lain aku rasa rajin, mai talbih iblis aku rasa malas, aku rasa segan nak pi. Pasal bila kita mai kita bongkar. Tapi kalau tuan-tuan tak mai bulan depan, tak dan habis talbih lah.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.